Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kelas DKM 4A. Kami daripada grup yang kedua untuk subjek Engineering Society. Hari ini kami akan membentangkan bagi topik Water Supply Issue in Selangor. Okey, tengok. Okey, kami terdiri daripada iaitu bermula dengan saya bernama Muhammad Daniel Mahajam bin Muhammad Badri. Saya bernombor metrik 23 DKM 19F 2018. Saya Muhammad Hasif Hanif bin Jumi, bernombor kad metrik 23 DKM 19F 2016. Saya Dewa Prasad Haji Mahendran, nombor kad metrik 23 DKM 19F 2002. Okey, untuk topik water supply issue in Selangor ini, saya sertakan dengan pengenalan, iaitu pengenalan ianya adalah sumber air adalah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa sumber air yang mencukupi adalah mustahil bagi manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Namun begitu, dewasa ini bekalan sumber air bersih semakin berkurangan, sedangkan permintaan terhadapnya semakin meningkat selari dengan peningkatan jumlah populasi penduduk negara kini. Penekanan dalam sektor industri juga menyebabkan berlakunya pertambahan permintaan air paip. Mungkin timbul persoalan dalam kalangan kita, mengapa situasi sedemikian boleh berlaku sedangkan kita mempunyai air yang banyak di sekeliling kita. Lantaran daripada faktor-faktor yang telah dibincangkan dan dikupas. Okey, saya akan sambung dari sini. Sehingga akhir tahun 1997, syarikat bekalan air Selangor iaitu Syabas berupaya mengeluarkan sejumlah 2,553 juta liter sehari air bersih untuk digunakan. Pengguna-pengguna di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala permintaan untuk tempoh yang sama berjumlah sebanyak 2,454 juta liter sehari. Dengan ini bermakna reserve kapasiti mengeluarkan hanyalah pada 3.9% sahaja. Hampir 90% dari jumlah pengeluaran ini diagihkan kepada pengguna-pengguna di kawasan Lembah Kelang. Gangguan bekalan air Selangor dan Kuala Lumpur 2020 ialah krisis bekalan air yang berlaku pada 3 September 2020 yang diakibatkan oleh pencemaran bau daripada kilang haram yang menyebabkan lebih daripada 1 juta penduduk di Selangor dan Kuala Lumpur terjejas. Ianya berlarutan selama 4 hari bermula 4 hingga 9 September 2020. Okey, seterusnya. Seterusnya kajian literatur bagi isu air di kawasan Selangor. Krisis air Lembah Kelang 2008 dijangka berlaku jika cuaca panas dan kering berterusan dari Mei hingga September 2009 berterusan. Jabatan Meteorologi Malaysia mengesahkan cuaca panas dan kering akan berterusan sehingga September 2009. Kualiti udara di kebanyakan kawasan di Malaysia, terutamanya Lembah Kelang, merosot dan indeks pencemaran udara iaitu IPU yang direkodkan ialah 51 hingga 100, iaitu di tahap sederhana. Beberapa kawasan di Semenanjung dilanda jerebuk. Jarak penglihatan pada di seberang perai Bayun Lepas, Subang, Petaling Jaya, Melaka dan Kuantan merosot iaitu antara 6 hingga 9 kilometer. Kajian literatur kedua ialah krisis air di Negeri Sembilan dan Selangor 2014. Ialah krisis air yang bermula di negeri-negeri Malaysia, Negeri Sembilan dan Selangor akan berlangsung dari Februari hingga Ogos 2014. Asal usulnya dapat dikesan dengan keadaan iklim panas dan kering di Semenanjung Malaysia pada awal 2014. Tetapi faktor lain termasuk masalah infrastruktur air dan kebantuan politik dalam rundingan antara pemegang konsesi air kerajaan dan swasta juga memainkan peranan utama dalam ini. Isu semasa bagi masalah air di Selangor ialah skim Sungai Langat dan skim Sungai Semini merupakan River Regulate Scheme. Keupayaan pengeluaran loji-loji rawatan air ini bergantung kepada kuantiti
aliran air sungai yang terdapat di kawasan tadahan. Dalam keadaan biasa, kadar aliran sungai adalah mencukupi untuk menampung pengeluaran yang diperlukan. Sungai-sungai utama di dalam kedua-dua kawasan tadahan berkenaan ialah Sungai Langat dan Sungai Seminyak, di samping anak-anak sungai lain yang menyumbang kepada kuantiti yang diperlukan. Untuk seterusnya saya mempersilakan Daniel untuk terangkan. Okey, seterusnya adalah untuk isu semasa kini adalah implikasi utama krisis air ini. Pertamanya, menyebabkan sumber air semula jadi tercemar dan bekalan air bersih menjadi semakin berkurang. Lebih memburukkan lagi, krisis sumber air ialah apabila simpanan air bawah tanah juga semakin berkurangan. Sedangkan air bawah tanah merupakan antara sumber bekalan air yang cukup penting dan perlu dipelihara. Hal ini dapat kita lihat melalui pencemaran Sungai Semenyih yang menyebabkan penutupan loji rawatan air LRA Semenyih sehingga menjejaskan bekalan air kepada lebih 1 juta penduduk di daerah Hulu Langat, Kuala Langat, Petaling dan Sepang. Okey, di sini adalah antara penyelesaian-penyelesaian yang disediakan oleh kerajaan. Terdapat 4 strategi yang telah diluluskan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 bagi mengatasi masalah pencemaran sungai. Kerajaan Selangor mengeluarkan kos hampir 200 juta ringgit Malaysia untuk melaksanakan semua strategi ini. Berikut merupakan strategi yang dilakukan oleh Kerajaan Selangor untuk mengatasi masalah pencemaran air. Okey, strategi yang pertama adalah rawatan biologi di kolam-kolam berkenaan di hulu Sungai Selangor, iaitu rawatan kuarantin bersama dengan rawatan air. Seterusnya, strategi yang kedua adalah Kerajaan Selangor memperkemaskan tindakan pemantauan empangan sungai melalui pemantauan dan pengawasan menggunakan drone berteknologi tinggi serta penambahan petugas luas untuk mengadakan pengawasan 24 jam dan pantauan river patrol. Di situ kita boleh nampak ada drone yang digunakan untuk kerajaan, tetapi gambar ini mungkin hanya ilustrasi, tapi saiznya mungkin lebih berbeza. Okey, seterusnya. Strategi yang ketiga adalah pembinaan infrastruktur pengepaman terus dari hybrid of river augmentation storage atau singkatannya HORAS 600. Hybrid of river augmentation storage. Di sini rajah kita boleh nampak. Okay, seterusnya. Strategi keempat adalah penguatkuasaan enakmen Lembaga Urus Air Selangor luas dalam pindaan untuk tahun 2020. Okey, Air Selangor juga kini sedang melaksanakan pembangunan skim bekalan air rasau dengan membina loji rawatan air rasau peringkat 1 untuk mengurangkan kebergantungan kepada bekalan air dari loji-loji rawatan air di Sungai Selangor. Okey, bagi kesimpulan yang kita dapat untuk masalah air di Selangor ialah krisis bekalan air adalah sesuatu yang di luar dugaan dan ianya tidak diingini. Kegawatan air ini telah mencabar ketahanan mental dan fizikal setiap individu yang terlibat. Melaksanakan catuan bekalan air untuk satu tempoh yang panjang merupakan satu cabaran yang getir untuk pengurusan bekalan air. Keputusan untuk melaksanakan catuan telah menggabungkan dua aspek penting, iaitu pengetahuan teknikal dan pengurusan serta komitmen hingga ke tahap ekstrim dalam mengendalikan sistem bekalan air. Keberkesanan pengurusan krisis bekalan air adalah sukar untuk dinilai. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pelan-pelan kontingensi telah berjaya mengurangkan beban yang dihadapi oleh pengguna. Pemantauan dan penilaian yang dilakukan mendapati kejayaan tindakan pengurusan krisis bekalan air dalam memberikan perkhidmatan dan pengagihan bekalan dalam keadaan terhad adalah memberangsangkan. Pengagihan bekalan mencapai ketahanan di antara 80 hingga 100% dari keseluruhan pengguna
dan kawasan yang terlibat dengan catuan air. Sekian itu sahaja daripada grup kami, kumpulan 2. Terima kasih. Okey, terima kasih.